Assalamualaikum. Saya Dr. Syira. Waalaikumsalam, Doktor. Terima kasih kerana luangkan masa untuk sesi kita pada hari ini. Seperti yang saya maklum, nama Encik Muhammad Haziq ya? Encik lebih selesa saya panggil Encik apa ya? Panggil saya Nur Haziq ataupun Haziq je. Saya harap Haziq boleh sesikan dirilah untuk sesi kita di atas talian ni. Sebabkan tentang isu masa sekarang kan, jadi kita tak dapat nak berjumpa secara depan. Terima kasih, Doktor. InsyaAllah. Okey Haziq, saya adalah kaunselor anda pada hari ini. Jadi peranan saya adalah untuk mendengar apa yang Haziq ingin katakan dan apa yang Haziq ingin ceritakan masalah yang dihadapi kepada saya. Jadi saya harap Haziq akan cerita, semua yang Haziq cerita adalah benar supaya matlamat sesi kaunseling ini akan berjaya. Haziq jangan risau, segala masalah yang kita bincang pada hari ini akan dirasakan hanya antara saya dan Haziq sahaja. Kecuali ia memudaratkan Haziq dan orang lain. Jadi, bila-bila Haziq bersedia, Haziq boleh mula, okey? Macam ni, Doktor. Kebelakangan ni saya rasa agak stres dan rasa nak marah je bila hadap situasi macam ni. Haziq rasa stres dan marah? Boleh saya tahu punca perasaan itu berlaku? Okey, Doktor. Sekarang ni saya kerja dekat kafe hospital. Musim-musim virus ni, biasalah kan, SOP kita kena patuh. Jadi petang memang akan busy. Dah siapkan order makanan semua. Banyak kerja saya nak kena buat. Sekarang ni saya geram dengan partner saya. Oh. Geram dengan partner kerja? Maksud Haziq? Yelah, Doktor. Macam mana? Siapa je tak geram macam tu kan? Dia buat kerja sambil lewa je. Haziq sabar betul dengan teman sekerja. Tapi, adakah Haziq hanya berdiam diri dan tidak menasihati kawan sekerja Haziq itu? Tak, bukan saya tak nak nasihat dia. Saya hormat dia sebab lagi pun dia kerja lama. Lagi-lagi umur dia sekarang ni dah 30 tahun. Jadi saya memang hormat dia. Okey. Oh, sekarang ni sebabkan Haziq rasa hormat dengan kawan sekerja Haziq tu, sebab itulah Haziq tak menasihati dia. Mesti Haziq sabar kan? Tertekan dengan situasi macam ni. Hari tu saya kerja shift pagi. Yang partner saya ni dia kerja shift malam. Jadi bila pagi tu saya datang, pukul 7 saya tengok pinggan tak bersusun. Karak pinggan. Saya kena settlekan semua benda tu. Saya rasa macam dia tak nak tolak langsung dengan saya. Apa yang buatkan Haziq fikir begitu? Saya, Doktor, kalau balik awal pun saya ringankan kerja dia. Saya tolong dia basuh pinggan mangkuk dan botol. Kalau kemas, dapur macam tu je lah. Biasa je, macam kemas tak kemas je. Orang lain tu penat juga buat kerja. Tak boleh ada fikir dia bersama dia penat. Jadi bila perkara macam ni berlaku kan, mesti kita stres dan kita macam nak lepaskan benda tu kan. Jadi bagaimana Haziq lepaskan perasaan stres Haziq tu? Itulah, Doktor. Saya ni macam tak ada kawan pula. Kalau ada kawan pun time saya senang je. Saya dah cerita kat family pun, tapi diorang pun suruh saya duduk diam je, jangan saya gaduh. Tapi biasalah, Doktor, lelaki ni dia suka keluar dekat lelaki. Sebab diorang lagi faham kan. Dan diorang pun kerja juga. Saya kalau cerita pun macam diorang ada juga kadang-kadang dengar tak dengar. Saya pun mampu pendam je. Haziq pendam? Saya rasa macam tak siapa pun boleh faham situasi saya ni. Hari-hari ada benda sama je. Dekat tempat kerja, ada kawan pun perangai yang suka cakap belakang.
bila situasi kerja macam ni stres, memang stres. Doktor, apa boleh buat doktor? Ni pun saya terpaksa kerja sebab nak cari makan. Dah cari kerja lain pun sekarang ni musim ekonomi meleset. Jadi sekarang ni Haziq perlukan kerja, tapi bila masalah-masalah macam ni berlaku, jadi Haziq rasa tertekan dengan benda tu. Lagi bila orang tak dengar apa yang kita rasa apa semua. Jadi sebab tu Haziq rasa macam tertekan lah bila masalah macam ni membelenggu hidup Haziq kan. Saya tak naklah benda macam ni dalam fikiran saya. Sekarang ni pun kafe pun dah start buka. Lagi kebanyakan yang saya kena buat. Apa Haziq rasa jalan terbaik yang boleh Haziq buat dekat sini? Berdasarkan masalah-masalah yang Haziq ceritakan lah dekat saya ni. Ni pun saya rasa saya kena beritahu bos saya pasal perkara ni. Bagi saya, kalau nak bagi tahu majikan tu tak salah, tapi bukan semua majikan boleh dengar apa yang anak-anak buah dia cakap. Tak semua majikan macam tu. Jadi kadang-kadang benda tu kadang boleh mendatangkan pemikiran negatif majikan terhadap kita juga. Sebab kita ni macam nak komplain macam tu. Jadi bagi saya, Haziq kena fikir apa tindakan yang sepatutnya Haziq ambil supaya masalah tu boleh diselesaikan antara Haziq dengan kawan Haziq saja, dengan rakan sekerja Haziq. Maksud doktor, apa saya perlu fikir apa yang terbaik supaya saya tak ada stres dengan cara macam ni? Apa yang awak rasa tentang cara ini? Ibu saya pernah berpesan kita kena ikhlaskan hati dan fikir secara positif. InsyaAllah rezeki itu berkat. Dan saya rasa mungkin InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan cari kerja yang lain yang lebih hargai saya. Baguslah jika Haziq fikir begitu. Itu lebih baik daripada Haziq pendam. Itu daripada buat benda bukan-bukan. Kan? Tapi bagaimana pula dengan isu kawan-kawan Haziq tu? Saya kalau boleh, kawan tu biarlah susah senang ada. Mungkin saya belum jumpa kawan yang boleh terima baik buruk saya. Tapi bila fikir balik, kenapa saya? Kenapa saya perlu fikir dengan kawan sekerja saya semua? Baik saya pendam je. Sebab saya pun dah biasa dengan benda macam tu. Baru saya tadi Haziq menyatakan solusi untuk masalah Haziq. Kenapa tiba-tiba Haziq berubah fikiran untuk pendam semula dan tak menghiraukan mereka? Boleh saya tahu kenapa? Saya tak tahu lah doktor. Kadang-kadang saya pun tak yakin dengan diri saya sekarang. Sebenarnya Haziq takut orang cakap belakang pasal Haziq kan? Tak boleh macam tu Haziq. Kalau selagi kita biarkan benda tu, selagi itulah orang buat kita. Kita sepatutnya bagi tahu orang tu apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa yang membuatkan kita tak selesa dengan dia. Kita kena bagi tahu dia. Kita jangan pendam. Bila kita tak bagi tahu, orang selagi itulah orang akan buat kita lagi. Lain kita macam tu lagi. Dekat situ kita boleh nampak itulah kelemahan Haziq tau. Macam ini fikir itu adalah kelemahan Haziq yang orang boleh gunakan. Tapi apa yang boleh saya buat? Tak apalah Haziq, jika awak perlukan masa untuk berfikir, saya bagi. Saya sudi dengan apa yang awak ingin katakan. Tapi matlamat untuk sesi kita hari ini, kita nak cari penyelesaian untuk masalah yang awak hadapi dekat tempat kerja ni. Jadi, tindakan tu sekurang-kurangnya kena ada. Kita tak boleh biarkan je benda tu berlaku. Dan jadi, apa yang Haziq rasa Haziq patut buat sekarang? Saya pun tak suka juga orang buat saya macam tu. Saya ada benda saya. Saya akan tetap semula dengan apa yang saya fikir tadi. Tak apalah, esok saya akan beritahu dia supaya bekerjasama dengan saya supaya kerja itu lebih mudah
dan saya pun tak nak alami perasaan tertekan ni lagi. Baguslah Haziq. Itulah tindakan yang sebetul-betulnya yang patut kita buat. Saya percaya setiap orang mempunyai matlamat hidup dan semua orang ingin hidup dia bila berada dalam suasana bekerja ni ada hubungan yang baik sesama kawan sekerja kita, majikan, kan? Betul doktor, saya setuju. Terima kasih untuk sesi kita hari ini. Sekarang saya ingin ringkaskan sesi kita yang kita bincangkan pada hari ini. Hari ini Haziq bertemu saya dari dalam talian untuk menceritakan masalah Haziq di tempat kerja. Betul. Haziq mengalami tekanan dan stres dengan kawan sekerja yang berpunca daripada tak bertolak ansur dengan Haziq bila buat kerja, hanya mementingkan diri sendiri. Okey, sepanjang sesi ini kita telah bersetuju bahawa esok Haziq akan berterus terang dengan kawan sekerja Haziq untuk tidak meneruskan lagi situasi begini berlaku pada masa hadapan yang akan memberi impak pada perasaan kita, perasaan Haziq, membuatkan Haziq stres. Jadi kita kena faham satu sama lain dan tolong satu sama lain. Ini tindakan yang kita telah persetujui untuk Haziq menyatakan kepada rakan sekerja Haziq pada esok hari. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Terima kasih banyak. Sama-sama Haziq. Semoga sesi kita ini dapat mencapai matlamat kita, okey? Kalau Haziq ada apa-apa masalah ataupun mempunyai alternatif dan tindakan yang lain untuk menyelesaikan masalah Haziq ini, Haziq boleh menghubungi saya, ya. Okay, Haziq, terima kasih untuk sesi hari ini.